kurus panjang je, kuku dia gelap-gelap lepam. Mak terus keluar duduk dekat depan rumah kejap. Masa tu masih hujan lebat lagi. Jadi sekejap je lah dia duduk kat luar tu. Lepas tu dia masuk balik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan 4 kisah seram yang dialami oleh 2 orang penulis. 3 cerita tentang makmum gaib dan 1 cerita tentang misteri rumah sewa. Yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ini terjadi kepada ayah seorang subscriber saya dan juga seorang penulis kisah-kisah seram bernama Putri. Pada tahun 2016, ayah Putri dengan kawan baik dia bernama Uncle Joe naik kereta dari Kuala Lumpur menuju ke Kelantan. Masa tu mereka berdua je bertolak lepas solat maghrib dekat Masjid Negara. Perjalanan pada malam tu tenang je. Ayah Putri memandu sambil berborak dengan Uncle Joe. Masa nak sampai dekat R&R Genting Sepah, ayah Putri cadang nak singgah solat isyak, tapi masa tu belum masuk waktu lagi. Uncle Joe pula kata dia teringin nak solat dekat Masjid Temeloh. Disebabkan ayah Putri ni jenis suka bawa kereta laju, jadi dia pun setuju solat isyak dekat Temeloh. Tiba di lebuh raya berhampiran pusat pemulihan dadah dekat Karak, Uncle Joe mula menguap, mata mula kuyu. Tak sampai 5 minit dia terus terlelap. Tinggallah ayah Putri memandu sambil layan lagu dari radio. Malam tu bulan mengambang penuh. Jalan raya pun tenang je. Sebelum sampai jambatan Temeloh, siaran radio terus hilang. Ayah Putri cuba cari siaran lain, semuanya tak dapat. Masa lalu di sebuah kilang papan lama dekat sebelah kiri jalan, barulah ayah Putri perasan dia dah terlepas jalan nak ke bandar Temeloh. Kiri kanan jalan pekan dan kampung. Memang sunyi dan gelap. Ada sesetengah tempat yang terang dengan lampu jalan. Ayah Putri tengok jam. Dah pukul 10 malam. Tak solat isyak lagi ni. Jo, bangunlah weh. Kau kata nak solat, ni dah nak sampai Kuala Lipis dah. Uncle Joe pun bangun, pandang kiri kanan jalan. Tak lama tu dari jauh Uncle Joe nampak Masjid Jerantut terang benderang macam ada majlis. Singgah masjid tu lah, terang lagi tu. Orang pun ramai. Ada majlis kot. Ayah Putri pun memandu ke arah masjid tu, tapi dia tak nampak pun ada orang dekat situ. Mereka pun menuju ke tempat ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, mereka melangkah ke dalam masjid. Masa tu ada 3 orang lelaki yang masuk ke dalam masjid dengan ayah Putri. Seorang pakcik tua yang penuh uban dipimpin oleh 2 orang anak lelaki pakcik tu masuk ke dalam. Kemudian salah seorang anak pakcik tu teguh ayah Putri. Assalamualaikum. Dari mana ni bang? Waalaikumsalam, dari KL. Kawan saya tu dari Johor. Silakan bang, jadi imam. Kami kena apit abah ni, tak berapa sihat lututnya. Ayah Putri pun jadi imam. Masa tu Uncle Joe baru masuk. Ayah Putri dengan Uncle Joe asyik ulang sebut sila-sila, sila-sila. Tapi ayah Putri abaikan je.
Ayah puteri mula angkat takbir. Bunyi orang berdeham jelas kedengaran dari arah jauh antara Uncle Joe dan 3 beranak tu. Masa ni ayah puteri dah rasa cuak dah. Bergema suara orang mengaminkan dekat belakang dia. Dari manalah datang makmum yang ramai tu. Masa solat, fikiran ayah puteri terganggu sikit. Solatnya tak khusyuk. Hati berdebar-debar, risau benda buruk jadi. Rakaat pertama, ayah puteri rasa nak lari keluar je. Tapi bila dirasakan suasana tenang, perlahan-lahan hilang rasa risau tadi. Walaupun kedengaran ramai yang solat bersama, ayah puteri cuba bertenang. Masa bagi salam, bergema lagi suara dekat belakang dia. Mungkin ada bas ekspres berhenti kot. Terdengar suara anak lelaki pakcik tua tadi panggil ayah puteri sambil cuik lengan dia. Bang, terima kasih banyak bang. Bila ayah puteri pusingkan badan ke belakang nak bersalaman dengan mereka, muka dia macam orang kebingungan. Mereka cuma berlima je. Melopong mulut dia sambil mengurut dada. Uncle Joe pula lepas bersalaman terus keluar masjid. Dia bercakap dengan telefon agaknya. Seronok ayah puteri dengar dia bersembang. Ayah puteri pun ikut 3 beranak tadi berjalan keluar. Anak lelaki pakcik tua tu bagi tahu mereka nak ke Gua Musang sebelum beredar. Sekali lagi mereka bersalaman. Kemudian ayah puteri tercari-cari kelibat Uncle Joe. Suaranya masih kedengaran macam tengah berborak. Sampai dekat tempat parking, dia nampak Uncle Joe bersandar dekat tepi kereta sambil melambai-lambai ke arah jalan raya. Ayah puteri bersuara, "Joe, jom gerak. Kau call siapa tadi?" "Call siapa? Coverage pun tak dapat. Pelik aku. Habis tu kau bercakap dengan siapa?" "Dengan jemaah dalam masjid tadilah. Tu semua dah seberang jalan. Kau buta ke?" Uncle Joe tunjuk ke arah seberang jalan. Sambil senyum-senyum, dia melambai lagi. "Jumpa lagi Tuan Haji. Bang, elok-elok jalan dalam gelap tu. Assalamualaikum." Masalahnya, ayah puteri langsung tak nampak sesiapa pun yang melintas atau dekat seberang jalan sana. "Jumpa lagi Tuan." "Banyaklah kau punya jumpa lagi." Ayah puteri tekan button naikkan cermin tingkap kiri dan kanan dan terus tekan pedal minyak kejar kereta angsa 3 beranak tadi. Sepanjang jalan menuju ke Kota Baru, ayah puteri diam je. Sesekali Uncle Joe bercakap juga yang dia jumpa sekumpulan lelaki tua dan muda datang masa dia tengah ambil wuduk tadi. Ramainya macam satu bas rombongan. Semuanya berwajah manis tapi menunduk. Hanya beberapa orang je yang jawab soalan Uncle Joe. Keesokan harinya barulah ayah puteri ceritakan dekat kawan-kawan dia pengalaman mereka singgah solat isyak dekat Masjid Jerantut. Ayah puteri bersuara, "Apa yang kau nampak ramai-ramai tu, satu pun aku tak nampak, Joe." "Biar betul. Betul lah, kau lambai siapa pun aku tak tahu. Macam orang gila bercakap sorang-sorang." Seharian Uncle Joe termenung, bercakap pun kurang. Masa nak balik KL, Uncle Joe suruh ayah puteri jangan ikut jalan Pahang, ikut Great. Muka Uncle Joe macam nak demam, tapi kawan-kawan yang lain bagi kata semangat dekat Uncle Joe supaya dia tak fikir yang bukan-bukan. Bertuahlah dapat makmum yang ramai macam tu. Buat perkara yang baik, tak payahlah nak takut. Mereka pun hamba Allah juga. Kisah ni hampir sama dengan kisah puteri yang pertama tadi. Cuma kisah ni terjadi kepada puteri sekeluarga masa raya tahun 2017. Masa tu mereka sekeluarga baru beraya dengan kawan-kawan ayah puteri dekat Felda Triang 1 dan 3. 3 rumah mereka bersinggah. Lepas puas beraya, ayah puteri minta diri nak singgah Jerantut, rumah sahabat dia bernama Pak Lang. Lepas tu barulah mereka balik Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan tu, ayah puteri memandu seorang diri sebab ibu puteri pangku adik bongsu dia. Mata ayah puteri mula rasa mengantuk sebab penat memandu dari pagi. Dipendekkan cerita, sebelum maghrib mereka sampai di rumah kawan ayah puteri dekat Jerantut. Duduk tak lama pun. Lepas tumpang solat maghrib dekat rumah Pak Lang, mereka pun minta diri nak balik sebab Pak Lang ada orang jemput dia, suruh rawatkan anaknya meracau dari senja tadi. Masa keluar dari pekarangan rumah Pak Lang, ibu puteri bersuara, "Bang, singgahlah mana-mana surau dulu. Nak cari bilik air." "Orang cari surau atau masjid, ni anak solat. Mak kamu ni fikir nak membuang pula." Ibu puteri tak membalas sebab masa tu dia tengah datang bulan. Mungkin tak selesa kot.
Puteri dengan adik-adik yang lain mula terlelap. Tak tahulah dah berapa lama dah terlelap, tiba-tiba ibu puteri kejutkan dia, suruh temankan ke tandas. Dengan mata yang mamai, puteri pun turun dari kereta, temankan ibu sambil pimpin tangan adik bongsu dia berumur 3 tahun masa tu. Adik dia memang susah nak berenggang dengan ibu dia. Puteri dengan ibu dia berkali-kali tinjau kawasan sekeliling. Keadaan surau agak sepi, suram dan menyeramkan. Lampu ada sebiji dalam surau, satu lagi lampu dekat luar tandas. Surau tinggal ke ni? Bila ibu dia tanya macam tu, masa mereka melangkah nak ke tandas wanita, puteri mula terlena liu. Awal lagi masa tu dalam pukul 8 lebih, tapi suasana sekelilingnya sunyi je. Sedangkan tadi mereka baru je lalu depan deretan kedai yang masih buka lagi. Ayah cakap terang benderang, apa yang terangnya kak? Sampai depan pintu tandas, ibu puteri masuk dulu. Puteri dengan adik dia dekat belakang. Baru nak melangkah masuk ke tandas, adik dia tak nak masuk. Puas puteri tarik tangan dia, tapi dia tepis tangan puteri. Matanya terpaku je pandang dalam tandas. Lepas tu dia geleng-geleng ke kepala. Cepatlah adik, kejap lagi masuk isyak dah. Tapi adik dia tetap berdegil. Makin nak pegang tangan dia, makin jauh pula dia lari. Puteri bersuara, duduklah luar tu, nanti momok datang. Tu belakang kakak ada momok. Serius lah. Puteri terdiam dan berdiri kaku. Bulu roma dah meremang. Nak masuk ke tak nak ni? Puteri pun tak jadi masuk ke dalam. Dia pun duduk atas bangku kayu tepi tandas. Masa tu Puteri nampak ayah dengan adik lelaki dia dah turun sambil pegang kopiah. Dalam hati tertanya-tanya jugalah. Awalnya ayah dia turun kereta, padahal sesiapa pun tak ada lagi. Isyak dalam 30 minit lagi. Puteri perhati je ayah dengan adik lelaki dia berjalan menuju ke tengah surau. Kereta dekat tempat parking memang kereta mereka je sebuah masa tu. Dalam 10 minit ibu puteri keluar. Tapi muka ibu dia nampak pelik. Puteri bertanya, kenapa tengok lain macam je? Kakak tak masuk ke? Tak. Jomlah. Ibu puteri terus tarik tangan adik bongsu dia. Puteri pelik juga dengan perangai ibu dia masa tu. Dia pun ikut ke kereta. Dua lagi adik perempuan puteri turun bawa beg telekung nak solat. Masa ni lah adik bongsu dia mula menangis. Dia tak nak mereka tinggalkan dia dengan ibu dalam kereta. Ibu puteri puas pujuk, tapi nangisnya semakin kuat. Kemudian ibu puteri suruh adik-adik dia cepat pergi dan cepat balik. Muka ibu puteri memang nampak macam orang dalam ketakutan. Puteri ingat mungkin ibu dia tak sihat. Ibu dia berpesan, jangan masuk tandas, nanti boleh pergi tandas dekat stesen minyak. Mereka ingatkan mungkin tandas tu kotor atau air dia perlahan. Adik bongsu dia tak berhenti-henti meragam. Bingit telinga dengar dia melalak. Selesai solat, adik-adik perempuan dengan adik lelaki puteri pun masuk ke kereta. Tapi ayah dia belum masuk lagi. Adik bongsu puteri pula masih menangis dan langsung tak nak cakap apa masalah dia. Dia cuma menangis je. Ibu puteri bersuara, ayah korang ni pun lama sangat dalam tu, kenapa? Ibu dia mula tak senang duduk. Apa taknya? Adik dia menangis memang tak boleh nak kawal dah. Serabut pula mereka dalam kereta. 15 minit kemudian, ayah mereka pun sampai sambil tersenyum dan berkata, bagus surau ni, makmumnya ramai. Penuh surau sampai keluar orang solat tadi. Tak ramai pun, ada 5 orang makcik je solat dengan kita orang tadi. Tu tempat orang perempuan kot, tempat lelaki penuh. Imam pun suaranya kalah mawi. Kita berdua je lah ayah, mana ada orang lain. Adik lelaki puteri masa tu baru 8 tahun. Ayah puteri terus toleh ke belakang pandang muka adik lelaki dia. Kemudian pandang muka ibu dia. Lepas tu ayah puteri pandang ke depan. Dia nampak masih ramai jemaah dekat surau lama tu. Masing-masing tengah turun tangga. Ibu puteri mula bercerita, masa dia dekat tandas tadi, dia dengar ada orang masuk tandas sebelah. Dia panggil lah, kakak. Benda tu menjawab, ya. Wajah mereka semua mula cemas. Ayah puteri pula terdiam pandang je ke arah jemaah yang tengah turun anak tangga. Ada yang dah mula berjalan menghampiri tempat mereka. Tiba-tiba ayah puteri menjerit, Allahu Akbar! Bukan orang rupanya! Terus dia turunkan handbrake dan masuk gear. Sepantas kilat dia pula steering sambil tekan pedal minyak. Mereka pandang ke arah surau papan yang suram dan sepi tu. Tak ada satu kelibat pun yang mereka nampak. Kenapa ni? Ibu puteri bertanya. Ayah puteri diam je, tak menjawab. Cuma terdengar ayah dia mula baca ayat kursi sampailah ke jalan besar. Rupa-rupanya
Jemaah yang turun beramai-ramai tadi semuanya tak berselipar, berjalan muka tunduk ke bawah je. Tak mungkinlah orang kampung tak pakai selipar. Jalan pun muka menunduk ke bawah, kaku, macam tak ada perasaan. Kalau manusia biasa mesti ada yang bertegur siapa, bersembang ke. Ini tak, diam je. Putri teringat masa dekat tandas tadi, adik bongsu dia kata ada momok dalam tandas. Mungkin betul lah apa yang dia nampak. Itulah yang usik ibu dia. Adik perempuan Putri bersuara. Makcik-makcik dalam surau tadi pun lepas habis solat tak bersalam pun kan. Sampai kita keluar pun diorang duduk tak bergerak. Sahlah bukan manusia biasa. Automatik mereka semua hilang rasa mengantuk. Terutamanya ayah dia. Tak sabar rasanya nak cepat sampai ke rumah. Alhamdulillah, akhirnya mereka sampai ke rumah dengan selamat. Penat Mat hari tu. Kerja melambat nak kena siapkan sebab besok dah cuti hujung minggu. Dia sampai rumah dah agak lewat. Azan maghrib dah lama berkumandang. Sampai je rumah, Mat terus rebahkan diri atas katil. Niat di hati nak tidur tapi baru teringat dia belum solat. Lepas solat dia masak Maggi nak alas perut sebelum tidur. Lepas makan, Mat terus baring atas katil dan terlena. Dia dah mamai bila dengar azan isyak. Bila dia terjaga dah pukul 10 malam. Terkedip-kedip mata pandang siling. Suasana sunyi pula masa tu. Kawan serumah dia entah ke mana. Mungkin mereka semua keluar makan. Dalam suasana sepi tu, Mat terfikir nak buat apa cuti 2 hari ni. Dia capai telefon, tengok website GSC. Tapi tak ada cerita best pula. Selalunya hujung minggu panggung wayang lah tempat dia melepak. Maklumlah dia peminat cerita aksi dan seram. Seharian dia habiskan masa dekat sana. Lagipun Mat ni bukan jenis yang suka tidur siang, kecuali kalau dia terlalu penat. 3 hari lepas Mat rancang nak ke Bukit Buraga dengan kawan kerja dia, tapi terpaksa ditundakan sebab kawan dia ada hal pula. Fikiran mula melayang ke kampung. Rindu pula pada keluarga, terutama sekali mak dia. Tanpa berfikir panjang, Mat pergi bersiap ala kadah, kemudian turun ke tingkat bawah. Masa menuju lift, Mat terserempak dengan kawan serumah dia. Nak pergi mana Mat? Dengan beg bagai malam-malam ni? Balik kampung. Sorang? Ya. Gila lah. Mat rancang nak buat kejutan pada keluarga dia, jadi dia tak bagi tahu mereka dulu. Masa tu jam dah pukul 10.30 malam. Dia pun mulakan perjalanan. Setengah jam kemudian, Mat singgah dekat stesen minyak sebelum tol Gombak. Isi minyak motosikal dan isi perut juga. Risau susah nak cari kedai sepanjang perjalanan nanti. Lepas isi perut, Mat sambung perjalanan. Masa tu tak banyak kenderaan. Suasana agak sepi. Dapat jugalah dia menikmati keindahan malam-malam tu. Masa Mat lalu dekat terowong genting Sepah, tiba-tiba ada motor Yamaha LC potong dia. Punyalah laju, dah macam lipas kudung. Mat bawa santai je sambil tengok lampu-lampu dalam terowong tu. Bila dia sampai dekat hujung terowong, Mat tengok motor LC tadi dah terbabas. Motor dia tersangkut dekat penghadang jalan. Penunggang dia pula tercampak dalam parit dekat tepi jalan. Mat berhenti nak tolong. Bos, okey tak? Okey. Mengantuk ke? Mat tanya macam tu sebab dia tengok mata penunggang tu dah rabak sangat. Macam dah banyak hari tak tidur. Mat tolong angkatkan motor. Motor dia rosak teruk dan tak dapat dia teruskan perjalanan. Kebetulan pula ada pacuan 4 roda lalu dekat jalan tu dan berhenti. Disebabkan penunggang motor tu tinggal dekat kawasan sekitar, pemandu kereta tu nak tolong hantarkan dia balik. Lepas pastikan penunggang tu selamat, Mat pun teruskan perjalanan. Masa tu Mat dah rasa mengantuk sangat, tapi dia tetap teruskan perjalanan. Sampai dekat Jerantut, hujan mula turun. Mat tercari-cari tempat untuk berteduh. Jam dah pukul 1 pagi. Kemudian dia ternampak sebuah masjid dan buat keputusan untuk singgah. Mat tengok masih ramai jemaah tengah berkumpul dekat masjid tu. Rupa-rupanya ada jamuan. Mat cuma perhati je dari jauh. Hajat di hati nak tumpang tidur sebab hujan semakin lebat. Mat pun tegur salah seorang jemaah. Mungkin dia ahli jawatan kuasa masjid kot, sebab dari tadi Mat perhatikan dia agak sibuk uruskan kelancaran jamuan tersebut. Lepas bagi salam, Mat minta izin untuk tumpang tidur. Dia berbesar hati izinkan. Lepas bertanyakan sedikit tentang Mat, jemaah tu pelawa Mat makan. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Bihun goreng dan air kopi panas jadi habuan. Sedap, ditambah pula dengan kesejukan malam dengan hujan lebat pula.
Selesai makan, Mat bersihkan pinggan dan gelas. Kemudian dia ke tandas. Bila Mat keluar dari tandas, dia terkejut bila tengok suasana sunyi sepi. Sedangkan dia ke tandas tadi tak sampai 5 minit pun, masjid yang terang benderang dengan cahaya lampu tadi dah bertukar jadi gelap gelita. Yang tadi ramai-ramai orang pun dah hilang. Mat pandang sekeliling. Suasana bertambah seram bila Mat tengok dekat tepi masjid dipenuhi pokok getah. Dahannya melambai-lambai ditiup angin. Mat kebingungan. Keadaan yang meriah jadi sepi dalam sekelip mata. Padahal masa di dalam tandas tadi masih kedengaran suara riuh rendah para jemaah dekat luar. Kemudian Mat menuju ke tempat dia simpan beg. Dia terkejut sekali lagi bila tengok tikar dah siap dibentangkan dekat tepi beg dia. Mat tak puas hati. Dia periksa sekeliling masjid, tapi tak ada sesiapa pun yang dijumpa. Memandangkan hujan masih lebat, Mat buat keputusan untuk berteduh dekat situ. Seram jugalah dia masa tu, tapi disebabkan mengantuk, akhirnya Mat tertidur. Bila sedar je, azan subuh dah berkumandang. Lepas selesai solat, Mat sambung perjalanan dia pulang ke Kelantan. Siapa yang Mat jumpa malam tadi masih menjadi misteri. Kisah ni terjadi lepas Mat berhenti bekerja dekat ladang getah dalam cerita dia sebelum ni. Cerita ni tempatnya di Kelang, Selangor. Jadi Mat sebagai perantau, bila dah dapat kerja, benda yang penting ialah tempat tinggal. Jadi dia buat keputusan untuk sewa bilik dekat kawasan situ je. Kebetulan salah seorang senior tempat kerja baru Mat ni baru dapat rumah sewa dekat kawasan Meru. Dia seorang je dekat situ dan ajak Mat tinggal sekali dengan dia. Senior Mat ni sebenarnya dah nikah, pengantin baru, tapi bini dia kerja cikgu, mengajar dekat Perak. Mereka masuk rumah pada hari yang sama. Rumah teres 2 tingkat yang agak besar sebenarnya untuk mereka berdua. Rumah 4 bilik, 2 bilik air dan ruang tamu yang besar. 3 bilik di atas dan 1 bilik dekat bawah. Bilik dekat bawah tu paling kecil. Mat pilih bilik bawah tu dan senior dia pilih master bedroom. Sewa rumah tu sebenarnya sangat murah. Dengan rumah yang sebesar tu, bayaran sewa hanya RM350 je. Jadi tinggallah mereka berdua dekat situ. Tetapi selepas minggu 2 dekat rumah tu, Mat rasa macam dia menyewa sorang-sorang je dekat rumah tu. Sebab senior dia ni kerap sangat balik Perak. Gagah dia ulang 3-4 kali seminggu. Tapi lah, pengantin baru kan. Mat selalu keseorangan dekat rumah tu dan mereka tak bercadang pun nak cari penyewa lain. Sebab bila cuti sekolah, bini senior ni akan tinggal dekat situ juga. Dan inilah titik permulaan kisah seram dekat rumah sewa tu. Pada suatu petang tu, masa Mat baru balik kerja dalam pukul 6 macam tu lah, hujan lebat dengan kilat sabung menyabung. Macam biasa Mat tinggal seorang sebab sini dia balik Perak. Disebabkan hujan lebat, tiba-tiba Mat perasan lantai rumah tu dipenuhi dengan air. Baru dia perasan siling rumah tu bocor rupanya. Jadi Mat telefon sini dia dan dia suruh Mat telefon tuan rumah. Tuan rumah tu suruh ambil gambar hantar dekat dia tempat bocor tu. Mat pun ambil lah, tangkap gambar, sap. Bila dia tengok gambar tu balik, Mat terkejut. Dia tengok dekat gambar tu ada satu kaki tengah melangkah. Cuma kaki je. Kaki tu macam kaki mayat lama, gelap, lebam-lebam macam nak kuning. Jari kaki benda tu macam jari tangan, kurus-kurus panjang je. Kuku dia gelap-gelap lepam. Mat terus keluar duduk dekat depan rumah kejap. Masa tu masih hujan lebat lagi. Jadi sekejap je lah dia duduk kat luar tu. Lepas tu dia masuk balik. Kemudian Mat hantar gambar tu dekat tuan rumah. Tapi tuan rumah tu buat tak tahu je. Dia cakap esok tukang rumah datang repair. Mat terus telefon senior dia. Senior dia cakap tak payahlah takut, benda tu nak bergurau je. Buat solat hajat sekali lagi. Memandangkan mula-mula masuk rumah dulu, ada jugalah buat sekali baca Yasin semua. Gangguan tu tak berakhir dekat situ je. Lepas kejadian pertama tu, hati Mat dah tak nak tinggal lagi dekat situ sebenarnya. Tapi memandangkan rumah tu selesa, tak bising, jiran dekat situ pun tak banyak kerenah. Jadi Mat pilih untuk terus tinggal dekat situ. Sampailah dia dikacau buat kali kedua. Bilik Mat ni sebelah dengan bilik mandi. Jadi kalau ada orang keluar masuk, Mat akan nampak kalau pintu bilik dia terbuka. Masa tu tekanan air dekat kawasan rumah tu perlahan. Jadi bilik air dekat tingkat atas tak ada air. Senior Mat ni pakailah bilik air bawah. Satu malam tu, masa Mat tengah baring main handset dalam bilik, Mat nampak senior dia lalu depan bilik dan masuk ke dalam bilik air.
Lepas tu dia dengar bunyi air orang tengah mandi. Kebetulan Mat pula nak terkencing. Terpaksalah dia tunggu sampai sini dia siap mandi. Tak lama lepas tu Mat dengar bunyi air macam berhenti. Mungkin dah siap mandi kot. Kemudian sini Mat ni pun keluar cepat-cepat naik atas. Mat pun cepat-cepatlah keluar bilik, masuk bilik air nak kencing. Tapi bila sampai je depan bilik air tu, dia masih dengar orang tengah mandi. Mat ketuklah pintu. Tak. Siapa ni? Kawai, dia jawab. Mat tunggu dia keluar. Kemudian Mat tanya, bukan ke dia dah keluar tadi? Dia jawab, mana ada. Habis tu siapa tadi? Tapi Mat tak peduli je sangat pasal tu. Biar berlalu macam tu je. Kebiasaannya bila Mat tinggal seorang dekat rumah, lepas siap makan, mandi, cuci baju apa semua, dia akan berkurung je dalam bilik. Sebab tiap-tiap malam memang ada je bunyi pelik-pelik dekat tingkat atas. Bunyi pintu tutup, terbuka, bunyi orang tengah bersembang lah. Tapi bila dia pergi periksa, tak ada orang. Dan suara yang Mat dengar tu suara kawan dia. Kawan dia pula tak ada dekat rumah masa tu. Ada bunyi orang tengah kacau buat air lah. Ada satu malam tu, masa Mat tengah masak, tiba-tiba dia rasa macam ada orang lalu dekat belakang dia. Jadi Mat ambil keputusan selesaikan semuanya awal-awal. Lepas tu berkurung je dalam bilik sebelum tidur. Mat buat tak tahu je kalau terdengar bunyi-bunyi pelik. Kalau ada kawan dia datang ketuk pintu rumah pun, kawan dia tu kena telefon Mat dulu baru dia keluar. Sebab sebelum ni ada dengar orang ketuk pintu, tapi bila buka tak ada sesiapa pun dekat luar. Mat tengah berkurung dalam bilik pun kena juga kacau. Masa dia tengah dengar lagu, tiba-tiba keluar suara garau tengah bercakap. Tapi Mat tak faham buti bicara dia. 2-3 kali jugalah Mat kena macam tu. Sebelum Mat berkurung dalam bilik, dia jemur dulu baju yang dia cuci. Jadi bila bangun pagi, dia terus angkat je pakaian yang dia cuci, dia jemur dekat luar rumah tu. Satu pagi tu, masa Mat nak angkat pakaian, dekat luar tu ada baldi. Dia tengok dalam baldi tu penuh air. Jadi dia angkat baju separuh, letak dalam rumah. Tak sampai 10 minit pun dia letak baju dalam rumah tu. Bila dia datang nak angkat baju lagi, Mat tengok baldi tu dah dalam keadaan tertangkup dan kering kontang. Mat jadi pelik lah. Terkena lagi dia bagi tu. Ada satu musim raya ni, senior Mat cuti seminggu awal dari dia. Jadi Mat tinggallah seorang. Tiba malam raya, giliran Mat pula nak balik naik bas. Motor semua Mat bawa masuk dalam rumah. Lepas tu dia sajalah nak ambil gambar motor dalam rumah tu. Tapi dia tak sempat tengok gambar tu sebab kawan dia dah datang nak hantar Mat ni ke stesen bas. Bila duduk atas bas tu, Mat nak hantar gambar tu dekat sini dia. Dia perasan dalam gambar tu ada sepasang mata merah paras lutut tinggi dia. Memang sepasang mata, tak ada pantulan cahaya. Bila dah lama tinggal kawasan tu, sempatlah Mat bergaul dengan jiran-jiran dekat situ. Barulah Mat tahu rumah tu pernah berlaku pembunuhan. Tak lama lepas tu, Mat pindah cari rumah sewa lain. Okey, itu dia 4 kisah seram dari 2 orang penulis yang sempat saya kongsikan dalam video kali ini. Kalau anda ada kisah seram macam ni juga, jangan malu-malu kongsikan pada saya dan hantarkan ke alamat email di bawah. Atau boleh join grup Telegram saya. Link saya letakkan dekat description box di bawah juga. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Kereta dekat tempat parking memang kereta mereka je sebuah ada masa tu. Kereta dekat tempat parking, muka Ibu Putri memang nampak macam orang dalam ketakutan. Putri ingat mungkin ibu dia sayap.